Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu versus Melaka, yang mana Terengganu menang 4-0 hasil jaringan dari Ivan Mahmud, Hakimi Abdullah dan Jua dari Jordan Mintah. Pada perlawanan ini secara jujurnya Terengganu memang bermain dengan baik dan kita boleh nampak yang corak serangan pasukan Terengganu adalah berpaksikan kepada combination play di bahagian wide area, iaitu dengan penggunaan daripada winger dan juga mendapat support daripada bahagian fullback. Manakala pasukan Melaka FC pula, kalau kita lihat mereka juga ada beberapa kali berjaya untuk mengatur serangan ke arah gawang pasukan Terengganu. Namun begitu, boleh dikatakan serangan mereka tidaklah terlalu berbahaya. Sebaliknya banyak gerakan-gerakan lebih kepada individual punya performance dan juga individual punya play lah bagi pasukan Melaka, dan senang dipatahkan oleh barisan pertahanan pasukan Terengganu yang diketuai oleh Syahrul Nizam. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu. Apakah perkara yang positif tentang pasukan Terengganu pada perlawanan ini yang kita boleh ceritakan? Yang pertama adalah bagaimana mereka utilisekan penggunaan di bahagian wide area, iaitu di bahagian kanan dan juga bahagian kiri dalam penggunaan ketika mereka menyerang. Yang mana kalau kita lihat ketika melakukan serangan, sama ada di bahagian kanan atau bahagian kiri, pasukan Terengganu menggunakan variation of attacking ataupun kepelbagaian dalam menyerang mengikut kepada bahagian-bahagian yang mereka gunakan di dalam padang. Kalau kita lihat kepada penggunaan serangan di bahagian kanan, kita boleh lihat yang mana ketika first half, Nik Sharif dan juga Azam Azmi banyak digunakan untuk membentuk combination play bagi melakukan penetration dan juga untuk exploit masuk ke kawasan wide area pasukan Melaka FC, yang mana penggunaan dari combination play antara kedua-dua player ni adalah sedikit berbeza berbanding di bahagian kiri. Yang mana kalau kita lihat di bahagian kanan, Nik Sharif Hasifi lebih terletak di bahagian tengah ataupun lebih kepada inverted winger untuk masuk ke half space ataupun berada di kawasan attacking ataupun di kawasan bahagian serangan ataupun bahagian penyerang pasukan Terengganu untuk overload ataupun membentuk 3 serangkai di bahagian hadapan bersama dengan Mintah dan juga Ivan Mahmud yang akan drop lebih deeper untuk memberi supporting play kepada Nik Sharif untuk lebih berada di hadapan berhampiran dengan di box. Manakala Azam Azmi adalah player yang akan lebih untuk cover up bahagian wide area untuk hold the touchline. So Azam Azmi lebih kepada player yang bermain di fullback untuk bertindak dengan ofensif untuk buat overlap bagi membentuk combination play bersama dengan Nik Sharif Hasifi lah. So banyaklah gerakan-gerakan yang tercipta di bahagian kanan melalui kedua-dua player ni, dan kalau kita lihat Nik Sharif more to inverted atau masuk ke half space, manakala Azam Azmi lebih kepada bahagian wide area untuk cover the touchline dan juga untuk hold the touchline bagi melakukan crossing ataupun cutback ataupun penetration ke dalam D box pasukan Melaka. Manakala perbezaan yang dapat kita lihat di bahagian kiri adalah sedikit berbeza, yang mana kalau kita lihat di bahagian kiri, penggunaan daripada Arif Fazilah adalah lebih kepada inverted fullback, yang mana Arif Fazilah akan lebih masuk ke kawasan half space untuk berada selari dengan Habib Harun untuk membantu Habib Harun dalam ball progression. Tetapi dalam pada masa yang sama, Arif Fazilah juga akan bermain dengan lebih ofensif untuk berada di kawasan half space, yang mana Arif Fazilah akan bermain dengan agak tinggi untuk mencipta combination play bersama dengan Syafiq Ismail. Cumanya perbezaannya di sini adalah fullback ataupun left back pasukan Terengganu, iaitu Arif Fazilah, dia akan more to half space dan juga lebih kepada inverted fullback, manakala untuk winger memang dia akan jadi touchline winger lah, iaitu Syafiq Ismail. Yang mana kalau kita lihat untuk penggunaan di bahagian kiri, Syafiq Ismail lebih kepada untuk hold the touchline dan cover up bahagian wide area untuk melakukan crossing, manakala Arif Fazilah apabila dia masuk inverted ke bahagian tengah,
dia lebih untuk membantu Habib dalam ball progression dan juga membantu untuk membuat underlap bagi attract pemain-pemain pertahanan lawan ataupun pertahanan Melaka untuk follow dengan dia, dan Syafiq Ismail ada ruang yang kosong untuk cover up bahagian wide area dan juga melakukan crossing ke dalam di box. Jadi itulah orang kata apa, cara pasukan Terengganu menyerang yang menjadi, boleh saya katakan, antara faktor kenapa pasukan Terengganu agak efektif dalam serangan mereka, yang mana mereka ada variation ketika menyerang di bahagian kanan dan juga bahagian kiri yang mempunyai sedikit perbezaan daripada penggunaan winger dan juga fullback. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat daripada apa yang bagus tentang pasukan Terengganu adalah di bahagian serangan, iaitu gandingan Ivan Mahmud dan juga Jordan Minta, yang mana kedua-dua player ni kalau kita lihat mereka bagus daripada segi supporting play, tetapi Jordan Minta adalah lebih efektif untuk dijadikan sebagai poacher di bahagian hadapan kerana dia mempunyai finishing yang lebih baik lah. Tetapi apa yang boleh kita highlightkan untuk game ni adalah mengenai peranan Ivan Mahmud, yang mana untuk game ni Ivan Mahmud lebih kepada player yang akan drop deeper untuk mengambil bola di zone 14 dan juga untuk connect antara zone 14 kepada Jordan Minta, dan dia jugalah yang akan drop lebih deeper di zone 14 untuk collect the ball antara bahagian wide area, sama ada dari Syafiq Ismail ataupun dari Nik Sharif Hasifi di kawasan half space, ataupun drop lebih deeper untuk mendapatkan bola daripada Habib Harun sekiranya Habib Harun memulakan build up play di bahagian tengah lah. So banyaklah kita boleh nampak Ivan Mahmud yang banyak progress untuk connect antara bahagian midfield department ke bahagian attacking department dengan drop lebih deeper untuk berada di kawasan zone 14. Manakala untuk Jordan Minta pula, kita boleh lihat yang peranan beliau lebih kepada advance striker ataupun menjadi striker utama untuk pasukan Terengganu, dijadikan sebagai goal poacher, dan kita boleh lihatlah apa yang kita boleh nampak improvement yang ditunjukkan oleh Minta game by game adalah satu reaction to the ball, yang mana dia punya reaction terhadap pergerakan bola memang sangat bagus lah. Sebagai contoh, gol pertama yang mana dia menunggu kesilapan daripada pertahanan Melaka Syazwan Zaipul yang tak mampu untuk clear the ball, dan dia berjaya untuk nampak bola tu dan tenang bawa bola tu ke hadapan dan sudahkan dengan satu acahan yang bagus lah, control ball dia bagus. So dia membuat turning yang baik di situ, so benda tu bagus. Dan Jordan Minta juga adalah seorang goal poacher yang bagus. Sebab apa? Satu lagi finishing dan juga positioning, yang mana dia pandai untuk menempatkan diri dia bagi menerima bola. Sebagai contoh, gol yang kedua lah, bagaimana dia berada di tempat yang betul untuk receive the ball dan menjaringkan gol. So itu adalah kelebihan untuk pasukan Terengganu di bahagian hadapan. Manakala untuk bahagian tengah, kita boleh tengoklah peranan Habib dan juga Pusik, yang mana kita nampak Habib di first half dan di second half adalah Pusik. Kedua-dua player ni adalah mempunyai persamaan daripada segi gameplay, lebih kepada holding midfielder yang akan progress the ball di bahagian tengah, sama ada untuk winning the ball ataupun untuk carry the ball daripada build up play. So kita boleh nampak yang Habib Harun mampu buat kerja dengan bagus untuk menang bola di bahagian tengah, untuk bawa bola daripada bahagian tengah, begitu juga dengan Pusik dan sebagainya. Cumanya apa yang kurang di bahagian tengah pasukan TFC ni adalah tentang Omid Nazari, yang mana bagi saya Omid Nazari mungkin masih lagi beraksi di bawah Bilopa dan tak mampu untuk memberi keseimbangan dan juga perkara yang positif in term of gameplay bagi pasukan Terengganu. Jadi kita boleh nampaklah yang Habib dan juga Pusik dimasukkan second half untuk menggantikan Habib adalah lebih efektif dalam pergerakan gameplay pasukan Terengganu di bahagian tengah dengan ball carry ataupun lebih kepada untuk win the ball di bahagian tengah lah. Dan yang terakhir yang kita boleh puji tentang pasukan Terengganu adalah pertukaran yang efektif daripada Coach Tommy, iaitu membawa masuk Hakimi Abdullah dan juga Engku Syakir, yang berjaya untuk mencipta satu gol bagi Hakimi dan juga satu assist kepada Engku Syakir, yang mana kedua-dua player ni masuk dia bagi impact positif untuk cover up bahagian wide area as a winger. So benda tu memang positif side lah untuk pasukan TFC. Dan Safwan Mazlan yang dipartnerkan dengan Syarul Nizam juga di bahagian pertahanan menunjukkan performan yang bagus sepanjang game. Jadi secara overall memang Terengganu deserve untuk menang. Manakala untuk Melaka, kalau kita lihat gameplay mereka, boleh dikatakan banyak serangan mereka isolated, banyak pergerakan dilakukan secara solo dan mudah dipatahkan, dan banyak pergerakan mereka tak ada supporting play yang bagus daripada pemain-pemain tengah ataupun pemain-pemain lain di bahagian attacking, yang menyebabkan banyak pergerakan mereka terbantut dan mudah dipatahkan. Jadi memang deserve lah untuk Terengganu menang 4-0. Assalamualaikum.